Kegarahan untuk tampil cantik apatah lagi memiliki kulit wajah yang cerah seperti yang didakwa di dalam sesuatu iklan telah mendorong ramai individu terutama golongan wanita mempercayai sesuatu produk itu tanpa mengkaji bahan yang terkandung di dalamnya. Menurut pemerhatian saya, lambakan produk kecantikan ini semakin bertambah bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Berdasarkan statistik pada tahun lalu, KKM di bawah Biro Kawalan Farmasi Kebangsaan NPRA telah mengesan lebih daripada 100 produk kosmetik berbahaya yang terdapat di pasaran tempatan. Produk kosmetik palsu yang membabitkan ratusan jenama ini didapati mudah untuk diperolehi dan semakin meningkat jualannya. Ibarat tiada jalan penyelesaian apabila rata-rata pengguna masih mudah terpedaya, penggunaan produk tiruan atau dikenali sebagai produk kosmetik timbang kilo yang tidak terkawal ini mampu memberi risiko kepada kesihatan pengguna. Pada pendapat saya, kepada individu yang suka menggunakan produk yang tidak diiktiraf adalah sangat berbahaya, boleh menyebabkan penyakit seperti kanser kulit, berjeragat, bertompok, berjerawat kerana merkuri yang terdapat di dalam produk tersebut adalah sangat tinggi. Saya rasa salah satunya adalah mungkin individu tersebut mudah terpengaruh dengan iklan yang ada ataupun review yang dibuat daripada influencer. Demi cantik, sesetengah wanita sanggup mengambil risiko. Namun apa yang tidak diketahui, kebanyakan produk kecantikan tersebut menggunakan bahan terlarang dan mampu memudaratkan kesihatan. Kebiasaannya wanita pada hari ini sangat mementingkan kecantikan diri. Ramai wanita yang mengambil langkah yang mudah untuk kelihatan cantik. Persoalannya, sejauh manakah tahap kesedaran dan kepekaan pengguna terhadap isu ini? Dan apakah langkah yang boleh dilakukan sekiranya menjadi mangsa bagi produk kecantikan tiruan? Ini serius dan mungkin ramai juga yang mungkin terperangkap atau telah pun diperangkap, jadi teruskan bersama dengan kami. Kita boleh nak anda kongsikan juga pengalaman lah kalau terguna apa-apa produk kerawatan yang rupa-rupanya palsu, apa tindakan anda boleh komen di ruangan komen di Facebook WHI TV3 secara langsung. Okey. Baik, dan kini kita bersama dengan tetamu kita di studio, Puan Raja Zalina Raja Zafran yang merupakan ahli lembaga Piawaian Iklan Malaysia. Lembaga Piawaian Iklan Malaysia. Dan juga bersama-sama kita di talian video ataupun panggilan video adalah Puan Saral James Maniam yang merupakan pengarah komunikasi dan mobilisasi FOMCA. Apa khabar Puan Saral? Khabar baik, terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Okey, baiklah, kita mulakan perbincangan kita dengan Puan Zalina dulu. Okey, kalau kita lihat beberapa iklan menggunakan artis seberang dan setengah artis dari seberang ni kata dia menggunakan pembedahan untuk kelihatan kulit cantik mulus, semuanya serba sempurna. Dan apabila pengguna-pengguna mula menggunakan produk-produk ini yang menggunakan selebriti luar negara sebagai ikon di dalam produk-produk tersebut dan mereka ada kesan-kesan sampingannya. Jadi kita nak tahu peranan ASA dalam hal ini, Puan. Okey, terima kasih. Kami daripada Lembaga Piawaian Iklan Malaysia ataupun dalam bahasa Inggerisnya Advertising Standards Advisory Malaysia ataupun ASA. Ditubuhkan pada tahun 1977 dan bertanggungjawab untuk memantau dan memastikan iklan-iklan yang berada di media mematuhi kod amalan periklanan. Bermakna melalui ASA kami boleh bertindak untuk mengalihkan ataupun mengeluarkan iklan-iklan yang kita dapati tidak bertanggungjawab, tidak etika ataupun menyinggung perasaan konsumer ataupun tidak mengikut undang-undang ataupun garis panduan kod amalan periklanan. Bila Puan sebutkan menyinggung perasaan tu, contohnya macam mana? Katakanlah ini tidak berkaitan dengan produk kecantikan ataupun ubatan. Kadang-kadang daripada segi mungkin iklan tu boleh menyinggung perasaan daripada segi kita punya sensitivity daripada kita punya culture kemasyarakatan juga. Jadi berbalik kepada produk-produk ubatan ataupun kecantikan, sebagai konsumer kita perlu mengetahui bahawa
produk-produk tersebut ataupun iklan-iklan itu tidak boleh membuat tuntutan seperti ada yang sebagai contoh ya, terbukti mencerahkan tona kulit dalam 6 minggu. Ataupun nampak cerah dalam 3 minit. Jadi tidak munasabah. Kurus 20 kg dalam 1 minggu sebagai contohnya ya. Melainkan ataupun unless tuntutan itu dapat dibuktikan dengan secara munasabah ya. Kemungkinan mengikut pengalaman peribadi seseorang, testimoni ya, dalam jangka waktu yang munasabah juga. Jadi macam 3 hari, 3 minggu tu boleh orang kata dipertikaikan ataupun dipersoalkan. Jadi consumer apa yang mereka boleh buat adalah menghubungi pihak asas, mendapatkan report ya, misalnya dia ada semua skill. Jadi pihak asas akan menghubungi pengiklan tersebut untuk mendapatkan keterangan. Sekiranya keterangan yang diberi tidak wajar, kami akan membuat orang kata selidik ya, ataupun menghubungi secara formal melalui surat kepada pemilik iklan itu dan memberikan salinan kepada authority yang berkenaan. Dari sini maknanya lembaga iklan ubat Malaysia di bawah KKM. Okey, satu penjelasan yang cukup menarik. Maknanya kalau iklan tu kalau macam dalam terma bahasa Inggeris too good to be true ni, bolehlah hubungi pihak asal. Ada tengok nak cantik seperti Hawa. Makanlah ubat ini. Saya dapat iklan ataupun komen banyak ubat tinggi. Saya rasa umur dah yang itu pun satu lagi. Okey, tapi ini juga cukup menarik untuk kita ajukan soalan kepada Puan Sarah sendiri. Baik, Puan Sarah, kalau kita lihat sebenarnya banyak lambakan iklan-iklan seperti ini. Itu satu, meragukan. Tetapi yang lebih menakutkan adalah apabila pengguna menjadi mangsa kepada iklan-iklan sebegini. Jadi apa hak pengguna dan bagaimana boleh mereka suarakan ataupun bela hak mereka ni, Puan Sarah? Okey, terima kasih. Kalau kita tengok ramai di antara kita ni, macam Puan tadi kata ya, kita merasakan diri kita ni tak lengkap ya, tak sempurna secara fizikal di atas mungkin desakan ataupun kita tengok iklan yang cantik ya. So dalam dunia yang bergerak pantas ni, kita nak macam Puan kata tadi, kita nak semua perubahan tu secara pantas juga. So kalau anda di luar sana tu adalah merupakan mangsa ya, yang terjebak dalam iklan seperti ini, so kamu boleh mengutarakan hak-hak sebagai pengguna. So saya akan bagi 3 channel yang kita boleh gunakan di sini, saluran. Yang pertama adalah melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan juga Kepenggunaan KPDNF yang bertanggungjawab mengawal selia dan mengambil tindakan terhadap iklan-iklan yang mengelirukan ni. Di bawah Akta Perlindungan Pengguna ya, di 1999 dan juga Akta Perihal Dagangan. Sebab KPDNF ni dia adalah menjaga juga produk-produk melangsingkan badan, sama ada dimakan ataupun disapu. Saluran yang kedua yang kita boleh gunakan di sini adalah Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana juga bertanggungjawab dalam mengawal selia iklan ubat-ubatan dan juga perkhidmatan di bawah Akta Ubat ya, Iklan dan juga Penjualan 1956 melalui bahagian penguatkuasa farmasi. Baik. Yang ketiga tu adalah melalui FOMCA. Jadi itu antara 3 saluran untuk pengguna ni melakukan aduan lah ya, Puan Sarah? Ya. Okey, dan biasanya apa antara hak pengguna ni yang sangat-sangat penting tetapi pengguna ni tak ambil tahu ataupun tak tahu? Okey, hak yang penting adalah kita ada 8 hak pengguna sebenarnya. Okey. Tetapi kita perlu ada tanggungjawab pengguna juga, tanggungjawab pengguna ya. So nak saya bagi tahu hak dulu ke? Okey. Kalau ada 8 mungkin kita akan simpan dulu soalan itu. Okey, kita terlebih dahulu mungkin kita ajukan soalan kepada Puan Raja Zalina. Tapi kita juga nak kongsikan satu komen menarik di Facebook. Terima kasih kita ucapkan kepada Syasha. Okey. Syasha ni kata, dulu saya pernah pakai produk kecantikan tiruan tu saya tak tahu apa. Okey. Masya-Allah, muka saya teruk macam terbakar pedih, terlalu sakit sangat dan kadang-kadang kita tak tahu produk tu tiruan atau asli. Alhamdulillah sekarang kulit muka saya dah pulih.
cuma saya fobia sikit nak guna produk yang ada di pasaran. Apa yang perlu? Cuma berhati-hati apabila nak memilih produk kecantikan ini. Tengok apa dah jadi. Kalau menggunakan produk-produk yang tiruan atau berbahaya ni. Ya. Jadi apa tindakan yang akan terus dilakukan kepada mereka yang mempromosikan produk-produk sebegini, Puan? Betul. Masalahnya bila kita dah guna dan dah ada orang kata mudarat yang yang agak ketara tu dah terlambatlah, maknanya itu ada pun saluran-saluran yang di mana konsumen boleh membuatkan komplain aduan ya. Terlebih dahulu kesemua iklan yang mengandungi dakwaan perubatan ataupun berkaitan dengan perubatan mesti mempunyai kelulusan dari lembaga iklan ubat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia ya, sebelum dia dikeluarkan melalui media. Sekiranya brand owner ataupun pemilik iklan itu tidak dapat ataupun gagal mengemukakan explanation ataupun keterangan yang kukuh berkenaan apa yang diorang tuntut ataupun klaim, pihak ASA akan menulis secara formal kepada pemilik iklan tersebut dan juga memberi salinan kepada lembaga iklan ubat dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ya. Puan, minta maaf saya mencelah Puan. Tapi dakwaan ataupun kata klaim tentang dari sudut perubatan apa yang paling popular selalunya? Yang kita tak perasan. Sebenarnya popular orang tak perasan. tapi salah. Tapi sebenarnya salah. Dia macam gini tau. Kadang-kadang kebanyakan produk-produk tu dia akan mengatakan dia boleh menyelesaikan masalah tertentu. Katakanlah masalah kulit ke apa. Tetapi dia kata pertama dia memberikan tempoh ataupun jangka masa katakanlah dalam 1 minggu ataupun dalam 3 hari ya, agak tidak munasabah. Kedua, dia tidak boleh memberikan ataupun menyediakan sokongan daripada segi kelulusan daripada pihak authority yang berkenaan. Jadi benda itulah yang akan menimbulkan satu kemusykilan kepada pengguna. Jadi nasihat pihak ASA, cuba selidik dulu di mana mereka boleh semakkan kelulusan atau kelayakan sesuatu melalui Biro Pengawalan Farmaseutical Kebangsaan. Okey. Sebenarnya ramai yang tak sedar tahu. Kadang-kadang ini antara yang popular. Boleh menyembuhkan, boleh pelbagai lagi, boleh dalam masa 7 hari. Dan ini yang bila ada yang kata-kata sembuh ataupun dakwaan tentang menyembuhkan dari sudut perubatan dan sebagainya, pastikan mereka ada orang kata pengesahan daripada lembaga ubat Malaysia dan juga pastikan dia mempunyai boleh disemak melalui Biro Pengawalan Farmaseutical Kebangsaan. Okey, baik. Kita ada beberapa perkara lagi yang nak dibincangkan bersama Puan Zalina dan juga Puan Sarah. Tapi sebelum itu, ayuh kita saksikan perkongsian daripada seorang individu ini yang menjadi mangsa kepada produk kecantikan. Kita saksikan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Itulah peribahasa yang sesuai bagi menggambarkan nasib yang menimpa seorang gadis yang hanya mahu dikenali sebagai Zira Abdullah, 27 tahun, apabila berhasrat menggunakan jalan pintas untuk memiliki kulit wajah yang cantik hanya dalam beberapa minggu. Pernah menjadi salah seorang mangsa kesan sampingan bagi satu produk kecantikan yang tidak diiktiraf, Zira mengakui menyesal dengan tindakannya yang terdahulu. Saya merupakan salah seorang mangsa perangkap cantik. Jadi sebelum ni pun memang saya akui saya pernah memakai satu produk yang ada di pasaran yang masa tu dia didakwa mampu memutihkan kulit dalam masa seminggu je. Jadi sebenarnya muka saya pun sebelum tu tak adalah seberapa teruk sangat. Cuma ada beberapa jerawat je, tapi masa tu memang saya akui lah. Saya ni memang terlampau obses nak cantik dan saya senang sangat percaya dengan iklan. Jadi masa tu pun saya tak fikir panjang, saya terus nak macam ada perubahan segera. Saya pun teruslah macam cuba produk tu. Sebab saya tengok macam review dekat YouTube semua pun okey dan jurujual pun masa tu memang sangat meyakinkan lah. Jadi tanpa fikir panjang saya terus beli satu set kecantikan tu yang saya ingat masa tu ada masker, ada toner, ada sabun muka dan ada krim yang kena pakai siang dan malam lah. Masa awal pakai tu memang kulit saya memang sangat-sangat cantik, muka glowing. Dan masa tu memang ramai sangat orang tegur dengan perubahan kulit wajah saya sebab memang nampak lain dan masa tu memang saya akui lah saya memang rasa seronok sangat. Tapi lama-lama bila saya pakai tu saya perasan yang muka saya macam
sikit demi sedikit jadi naik jerawat. Saya ingat masa tu normal lah, tapi bila saya stop pakai dalam beberapa minggu macam tu, sebab seingat saya tak sempat nak beli, saya terkejut muka saya tiba-tiba jadi merah. Jadi macam panas sangat, jadi macam udang yang kena bakar dan saya tak boleh langsung kena cahaya matahari. Lepas tu kulit wajah saya memang nampak nanah, berdarah, sampaikan nak pegang muka sendiri pun saya dah tahap yang sakit sangat tu. Memang kulit saya sangat-sangat teruk masa tu sampai saya sendiri malu nak keluar rumah, nak berhadapan dengan ramai orang. Bukan tu je, saya pun pernah juga dikejarkan ke ICU sebab side effect produk tu sendiri. Doktor kata kesihatan saya pun dah makin terjejas sampaikan saya tak boleh nak bangun. Bila buat rawatan baru tahu yang rupa-rupanya disebabkan side effect yang ada mercury dalam produk tu, buah pinggang saya sampai sekarang tak dapat nak berfungsi dengan baik. Jadi saya terpaksalah melalui pembedahan yang sebenarnya memakan kos yang sangat tinggi. Dan sebenarnya nak kembalikan balik kulit wajah seperti asal pun memang memakan masa yang sangat lama. Tapi Alhamdulillah wajah saya sekarang ni semakin pulih sedikit demi sedikit lah, walaupun mengambil beberapa sesi rawatan lah untuk pulih kembali seperti biasa. Okey, semoga kisah tadi memberi iktibar kepada kita semua. Yalah, kita tak naklah keadaan jadi terlalu terlambat sebelum kita gunakan apa-apa produk. Memang kena buat research sendiri dulu, kajian sendiri dulu. Elok baru kita gunakan. Nak cantik tapi jadi mudarat. Tak nak. Itu yang tak nak. Okey, baik, kita nak teruskan perbincangan kita dengan Puan Sarah. Dan Puan Sarah pun nak kongsikan antara 8 hak pengguna tu. Dan kalau boleh kita nak tahu yang paling penting dan sejauh mana kesedaran rakyat Malaysia ni tentang hak-hak mereka dan apa antara hak yang selalu mereka pinggirkan tetapi sangat penting, Puan Sarah. Okey, terima kasih. Hawa, terhadap kita ada 8 hak pengguna yang terdiri daripada yang pertama adalah hak untuk mendapatkan keperluan asas, hak untuk mendapatkan alam sekitar yang bersih, untuk mendapatkan pendidikan pengguna, mendapatkan keselamatan, menyuarakan pendapat, membuat pilihan, mendapatkan maklumat dan juga untuk mendapatkan ganti rugi. So kalau kita tengok yang menyuarakan pendapat, membuat pilihan, mendapatkan maklumat, mendapatkan ganti rugi adalah 4 hak yang paling penting untuk seorang pengguna. Tetapi selain daripada itu, mendapatkan pendidikan pengguna itu juga adalah merupakan satu perkara yang penting. Ya, ramai yang tak sedar, pengguna ataupun pembeli, walaupun kita ada hak, tapi kita juga ada tanggungjawab, iaitu sebagai seorang pengguna untuk memilih produk yang selamat dan juga dijamin berkualiti. So macam Puan Raja tadi bagi tahu pengguna juga perlu melayari sesawang bahagian regulatory pharmacy negara www.npra.gov.my di bawah sistem pendaftaran produk dan juga perlesenan untuk mendapatkan senarai barangan yang terlarang yang telah pun ditarik daripada pasaran. Okey. Maksudnya, silakan. Ramai juga yang macam tadi kita tengok testimoni yang tertipu dan terpukau dengan iklan dan barangan yang murah dan hebat dari segi manfaat dan didakwa melalui iklan dan testimoni daripada pengguna yang lain. So ramai yang tak tahu ada terkandung racun yang berjadual seperti merkuri, hydroquinone ataupun tetraetoin yang sebagai ejen pemutih dan juga bahan lagi satu sibertromin yang selalu digunakan untuk pelansingan badan. Sepatutnya ini semua perlu di bawah pihak berkuasa kawalan dadah dan hanya boleh digunakan di bawah nasihat profesional kesihatan. Saya kira sebab itulah kebanyakan pengguna harus waspada dan sentiasa orang kata mencari ilmu ataupun memaskini maklumat sentiasa, kerana apa yang juga merisaukan kita adalah kadang-kadang produk ni memang dah diharamkan tapi masih lagi ada di pasaran. Lebih-lebih lagi dia orang kata pasaran-pasaran terus ni kan, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, itu yang bahaya. Okey, tapi kita nak tanya juga pada Puan Raja sendirilah. Okey, secara umumnya ini soalan yang agak umum, tapi bagaimana para pengguna sebenarnya boleh
membezakan di antara iklan yang benar-benar betul ataupun mungkin ini adalah iklan palsu ataupun yang ada wujudnya overclaim? Bagaimana mungkin kita nak tengok nombor siri ke, ada pendaftaran ke, atau bagaimana agaknya? Apa panduannya? Pada saya mudah sahaja. Kadang banyak maklumat ada macam sebagaimana Puan Sawa tadi beritahu kan banyak sesawang ataupun website daripada pihak penguatkuasa dan juga pihak badan-badan yang yang berkaitan. Itu kita boleh bertanya melalui ataupun menjalankan penyelidikan melalui itu, tapi sekiranya sebagai pengguna kita rasa muskil kan bila kita tengok iklan-iklan tu, jadi kita nak dapatkan jawapan. Kami jadi boleh berhubung dengan pihak ASA tadi melalui online asa.org /borang ataupun aduan, atau secara mudahnya boleh sahaja WhatsApp kepada nombor kami iaitu 0192594001. Jadi di mana consumer boleh tangkapkan gambar iklan tersebut. Jadi boleh bertanya dan meminta pihak ASA untuk menghubungi pihak pengiklan tu untuk mendapatkan keterangan yang lanjut. Okey, baik. Puan Zalina, secara ringkas dia kan Fahri pun dah sebutkan Instagram, Twitter dan sebagainya. Pengaruh media sosial ataupun social media influencer ni kadang-kadang diberi bayaran tertentu untuk mempromosikan satu produk. Kalau produk tu memudaratkan orang lain, adakah mereka ini akan dikenakan tindakan juga kerana mengiklankan di Instagram mereka? Ni hawa takut dia terreview produk social media. Seperti macam tadi kan Fomka kan tadi kan, dia juga adalah untuk melindungi hak asasi pihak pengguna. Jadi kita dah ada satu channel di situ dan juga sekiranya berkaitan dengan ubatan-ubatan ataupun juga ubatan-ubatan untuk cantik ataupun pura-pura cantik juga boleh salurkan kita punya aduan kepada Lembaga Iklan Ubat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, baik. Sebenarnya kan Puan, okey, macam Hawa katakan, itu juga berkaitan juga dengan saya juga, para Insta famous atau influencer dan sebagainya. Jadilah orang kata influencer yang bertanggungjawab. Kalau dapat apa-apa produk tu sebelum kita sebar atau wawarkan, tengok dulu. Periksa dulu, selidik dulu. Okey, baik. Puan Saral, ini mungkin antara soalan-soalan terakhir daripada kami, tapi kan mungkin ada satu lagi isu di mana produk-produk ini diiklankan. Kemudian yang besar tu besarlah dia punya highlight dan sebagainya. Tetapi kemudian kecil je ada disclaimer di bawahnya, penafian dan sebagainya. Jadi bagaimana pula kita nak katakan hak kita tentang itu pula? Bagaimana Puan Sarah? Mungkin Puan boleh unmute-kan mikrofon. Okey, terima kasih. Kalau ada disclaimer katakan produk ini adalah baik dan sebagainya, pengguna kena bijak untuk memilih macam saya kata tadi, apakah kandungan ataupun kesan sampingan produk. Bukan semua produk adalah sesuai dengan kulit kita. Mungkin adalah baik dekat kulit Hawa, tetapi mungkin ada side effect untuk saya. So jika anda ataupun mangsa di luar sana mengesyaki ataupun mengalami kesan sampingan produk ni, saya syorkan untuk dapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi secepat yang mungkin dan pastikan informasi seperti tarikh kejadian ataupun lokasi kejadian spesifik contoh penjual produk ke ataupun klinik kecantikan ke dapatkan surat doktor yang mengisahkan akibat barangan tu. Lepas tu aduan tu boleh disalurkan kepada bahagian regulatory farmasi negara, MPRA. Saya boleh bagi nombor telefon di sini, 03-7801-8433, ataupun email dekat aduan cost@npra.gov.my. Ataupun boleh juga salurkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ataupun ahli wal pengguna. Dia ada toll free number 1-800-886-800, ataupun boleh juga masuk sesawang mereka untuk buat e-aduan .kpdnhab.gov.my
Ataupun mereka juga ada WhatsApp ya di sini 019-279-4317 ataupun boleh juga hubungi Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional di bawah FOMKA di talian 0378764648 ataupun boleh juga email mco@fomka.org.my. Baik, sekali lagi tu ucapkan terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini, Puan Raja Zalina dan juga Puan Saral James. Saya kira sebenarnya pengisian kita pada hari ini banyak memberikan ilmu kepada kita untuk menjadi pengguna yang bijak, dan juga kalau seandainya anda menjadi mangsa, banyak platform ataupun akses untuk kita membuat aduan dan mendapat pembelaan. Dan kepada peniaga-peniaga juga ya, untuk take note apa yang boleh dan tak boleh, do's and don'ts untuk pengiklanan, dan harapnya bermanfaat buat semua. Terima kasih sekali lagi Puan Zalina dan Puan Saral. Dan kepada anda penonton wanita hari ini, banyak lagi kita nak kongsikan kan kepada penonton kita. Yang penting jangan terperangkap dan pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana.